Alhamdulillah, ramai telah menggunakan khidmat kami dan memberi kepercayaan untuk mengendalikan setiap urusan hartanah seperti persaraan, khususnya untuk mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Melabur dan memasuki pasaran hartanah privat. Penceraian, mengendalikan urusan perumahan yang kompleks. Naik taraf, sering berlaku kerana bertambahnya anggota keluarga anda. dah tentu semua ini takkan berlaku tanpa perundingan dan yang paling penting tiada obligasi. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Awak bila pula? Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Okey, hari ini Ustaz tak ada. Dia mengajuk tau. Biar dia begitu. Ustaz mengajuk tau. Asal? Sebab minggu lepas episod kita kan kita main berbuai. Main berbuai? Sambil berbual main berbuai. Habis? Lepas tu Putus? Tak putus. Tak baik saya putus. Tak putus. Ustaz tu pun dah naik badan kan. Jadi fikir-fikirkanlah. Ya, Ustaz? Dia mengajuk, dia cakap nak main lagi, cakap tak boleh. Lepas tu kat cakap mana? nak main sorot-sorot, cakap tak boleh Ustaz, balik. Nak main kejar-kejar sembunyi Ustaz, balik. Tu dia mengajuk, so hari ni dia tak datang. Kesian. So nanti Child deprive. hari ni kita ada Ashraf Amin. Kita bergantilah tempat dia hari ni kan. Walaupun badan tak sama, insya-Allah mungkin kita punya ilmu sama. Sombong tak bisa jauh. Okey, dalam podcast ni kita happy-happy. Okey, kita happy-happy sebab hari ni kita punya topik perihal umrah. Okey, nanti orang akan tanya, "Alah, berbual pasal umrah yang kau panggil budak ni buat apa?" Kan? Ya, jangan sekap jarang, kita akan berbual secara orang biasa sahaja. Amen. Jadi memandangkan nanti saya pun nak ke sana insya-Allah ataupun you all pun nak ke sana, at least tahulah daripada Ashraf yang selalu ke Mekah. Mekah sampai dengar-dengar dia cakap apa tahu, dia nak tukar citizen. Taklah, kita bertugas. Bertugas. Kita bertugas dekat sana. Jadi Disember tu busy, jadi nak kena sebulan duduk sana insya-Allah. Oh ya? Nak jemput orang masuk. Best. Ha. Apa qualification Qualification dia angkat bos tu. Taklah. Tak adalah. Guna. Actually kalau cakap soal qualification sorry my English. Sama Ada Okay, sama. Sama ilmu sama. Patah tumbuh hilang berganti. Okey. Actually for me taklah rajin bekerja sudahlah as long as you know what you are doing. Betul. Tapi kalau ada company, kalau dia orang recruit, of course they need to know certain qualification dia, kena tahu bahasa Arab. Betul. Pasal dekat sana nak kena berbahasa Arab. Kalau sana kurang bahasa English kadang. Ya. Jadi semuanya berbual bahasa Arab. Okey. Habis untuk diri sendiri Jadi selalu untuk kita, bahasa Arab tak? Taklah, kita berbual English tapi kadang kita pasal kita kadang kita boleh faham apa yang diorang berbual. Basic tu adalah. Cuma kadang kita nak jawab balik tak tahu. Macam berbual Cina, orang cakap Cina kita faham tapi kadang kita tak tahu jawab. Betul faham. Jadi faham sudahlah. Okey, sebelum kita teruskan dengan topik kita hari ini, bagi korang yang belum subscribe Susu TVC channel, sila subscribe. Dan kalau yang nak, jangan lupa follow sekali Puaka Official, Instagram dan juga TikTok. Dan Facebook juga. Dan bagi yang kata orang tu, sekarang diorang ni baik tau. Dia nak kasi sumbangan, nak kasi duit. Korang boleh picit butang thanks kat bawah tu. Itu yang ada credit card lah. Yang tak ada, boleh pay now kat bawah sini. Berapa rasa-rasa minta? Pay now 29384045 insya-Allah. Berkat duit tu sampai ke Mekah. Taklah, support Susu TV lah Pasal korang punya sumbangan ni semua. Baru sebut nama kita tak beep tau ni. Tadi sebut number. Nombor apa? Tadi gua sebut tak Tak beep. tahu nombor siapa pun. Oh, okey. Ingatkan nombor pay now tu ke nombor telefon dia kan. Nanti orang message je. Tapi nombor memang dah merata lah kat social media kan. Pasal kita keluar poster semua. Oh, boleh. Sama-sama kita bantu. Oh, okay. Bantu apa? Entah, tak tahu. Tak, bukan channel minta sumbangan Bukan. Ni bukan. Okey. Pasal umrah. Selalunya sebelum orang pergi umrah ni,
diorang akan pergi course. Kan? Berapa hari course tu Depend company lah. Kalau let's say for our side, kita berikan 2 times course lah. Kira 2 Saturdays lah. Oh, dua kali Itu cuma untuk infokan tentang what to expect. Kan? Jadi prep kita punya diri untuk ke sana. Pasal mungkin ada yang dah pernah pergi, ada yang belum, ada yang first time. Bila first time diorang ni semangat, berkubar-kubar untuk belajar dan selalu nak tahu apa, what to expect. Okay. So the course usually cover tu lah. Okay. Apa yang nak di-expectkan bila dah sampai sana, macam mana nak buat tawaf, sa'i, pakai ihram ni semua. Okay. Semua include in the course. It's a short and simple course lah. Satu course berapa jam? Depend juga. 2-3 jam. 2-3 jam. Mungkin 3 jam lah max kan. Kalau manusia ni kalau panjang sangat pun masuk kanan keluar kiri. Boring pula diorang nanti Plus it's all dry lah. Topik dia dry apa. So yang important is the practical lah. Betul. Pasal kat sana pun, kadang kita dah belajar pun, kita akan lupa. Betul. So when we are there, kadang kita ada mutawif yang kat sana in charge. Yang akan akan bimbing. Okay. Certain companies, travel agent, dia adakan mic and receiver tu. Pakai speaker. Speaker tak boleh lah. Okay. Oh, earpiece Earpiece lah. So Ustaz berbual, kita dengar? Semua dengar lah. Kan jemaah akan dengar. Ada ikut buku je. Depends. So ada yang nak pergi umrah takut. Sebab takut apa tau? Diorang takut macam alamak aku pun buat persiapan, nak baca apa, baca tu, baca ni. Habis ada orang pula pesan, ada orang pula bagi tahu, tak perlu takut, baca sembarang-sembarang pun boleh. Maksudnya bukan sembarang, yang simple je. Okay, sebelum kita masuk ke tempat bab tu kan, ni nak cakap, ada cakap, baju diorang lain hari ni tak pakai uniform. Kan pakai baju hitam kan? Uniform off day. Hari ni off day, principal tak ada. Principal dah merajuk, dia tak ada. Kita form party everybody. Ini boleh stop sekejap. Apa? Boleh. Tak usah, nak continue. Apa nak buat? Kenapa? Nak betulkan apa? Call lah. Ada call? Call lah. Tak berbual. Sekejap. Berdengar kan? Habis macam mana ni? Sekejap. Message lah. Message. Message. Okay. While sementara kita tunggu Ashraf message important call ni, kita nak bagi tahulah yang bagi korang yang nak ikut kita pergi Puaka Trip 21 hingga 23 Oktober, masih ada ruang lagi. Boleh telefon sekarang, harganya berpatutan. Ada cakap kenapa dulu cakap nak naik kapal terbang tapi dah tukar naik coach. Sebab bila naik kapal terbang harga dia lagi mahal. So kalau boleh kita nak harga semua yang mampu pergi. Lepas tu kita naik coach ramai-ramai. Lepas tu kita sampai ke KL insya-Allah. Hari pertama kita ke sana, kita akan ada dinner dan juga ada masuk rumah macam escape room. Tahu escape room ni dia macam masuk rumah hantu. You kena macam adalah macam-macam. You masuk pintu A, kat dalam tu I tak tahu apa diorang buat. Nanti you kena keluar pintu exit. Yang penting kita having fun. Lepas tu baru kita ke dinner. Kan tu KL. Oktober berapa? 21 hingga 23. Habis lepas tu Friday to Sunday. Monday-nya 24 di Bali. So untuk hari kedua as usual macam biasa kita adakan free and easy. You all nak buat apa buat siang hari. Lepas tu terjumpa petang pula kita akan ada dinner di hotel. Lepas tu lepas dinner baru kita akan ada puaka session dengan ustaz. Lepas tu you all pun boleh cerita hantu, boleh sharing-sharing dan sebagainya. Macam itulah sambil kita berhibur hati, kita berholiday, kita bercerita-cerita seram, kita happy-happy sama-sama, kita dapat jumpa, kan? Boleh ambil gambar, nak ikut kan? Oktober tak boleh lah, kita busy. 15 Sorry kita tak boleh multitask kan? Apa Oktober apa? 21. Di Bali lah tu? 20 Bali 24. Tak boleh lah. Tak boleh. Pasal nak buat murukuk. Banyak order lah murukuk. Banyak order murukuk. Okay, kita back to topik kita pasal umrah. Okay, sebelum pergi kita akan ada orang akan ada course. Course tu 2 jam, 3 jam depending bergantung pada pihak travel tu. Agency. Kadang-kadang ada orang 1 hari je Ada. 1 hari tapi masanya lama, 4 jam ke 5 jam gitu. So okay, itu semua diorang akan bagi tahu apa nak buat.
Okay. As kita personally, kalau kita nak pergi sana, persiapan barang-barang yang kita Persiapan nak untuk bawa. kita. This is from my experience. I Yeah. share. I've been there Macam putih saya. 2019. Makcik-makcik. Saya pernah ke sana 2019. Waktu tu sebelum COVID tau. Okey. Itu as jemaah lah pergi dengan keluarga. Lepas tu after that now alhamdulillah dapat the chance dapat peluang untuk sebagai pegawai untuk bawa orang pula ke sana. Wow. So far dah 4-5 kali lah turun naik. So based on my experience umrah ni dia kalau dari sudut bahasa is menziarah. Okey. Visit. Kalau istilahnya ziarah ke Baitullah lah. Dengan tujuan untuk melakukan rukun-rukun umrah itu tawaf, sa'i, tahlul dan sebagainya. Tahlul? Tahlul ni botakkan lah. Jadi, tahlul? Tahlul. Tahu tahlul botakkan. Bahlul siapa? Yang tanya tahlul tu Bahlul. Kita gurau je lah. So kita akan melakukan umrah tu dengan tawaf 7 pusingan. After that dah habis, kita akan sa'i. Dah habis sa'i, kita akan botakkan lah. Tahlul tu. Tahlul tu wajib ke ataupun wajib. tak? Wajib. Wajib ke botak ke? Bukan wajib botak. 3 rambut ke? At least you cut lah. 3 helai pun boleh kan? Tak kisahlah berapa helai lah. Macam Sebab nak kira. 1, 2, 3 helai. Dia macam ikat tak. Kalau gini dia boleh lah? Itu dah sikit lah? Syarat-syarat lah. Oh, syarat. Kan janji potong. Okey. Ada yang lebih afdal kita botakkan semua. Okey. Kalau tak nak pun terpulang. Janji akan potong. Okey, at least potong lah. Itu semua nanti akan diterangkan kenapa dibuat dalam khusus. Dalam khusus. Ni kita kasih sikit-sikit je. Sikit-sikit bits and pieces saja, jadi korang faham kan. Okey. So kadang bila kita tanya orang atau kenapa tak nak pergi umrah, atau ada orang setengah orang rasa takut, nervous. Padahal bila kita share pasal experience kita umrah tu sebenarnya 1 hari dah habis. 1 hari dah habis. Contoh package-nya 14 hari. Bukan 14 hari tu buat umrah. Pusing-pusing. Tidak. Dia even pasal kita kan tinggal jauh. Singapura. Takkan pergi sana 3 hari terus balik. Mesti menziarah. Mesti kita ada ziarah, pergi Betul. Kota Madinah, Mekah ni semua. Itu dah include umrah. Tempat-tempat Nabi, package sejarah umrah. dulu Sebenarnya umrah ni dia simple, ringan aja. Bila kita contoh sekarang ni I go through the flow. Okey. Dari Singapura kita fly ke Mekah. So naik kapal terbang tu, contohlah kalau pasal ada certain package masuk awal Mekah, ada awal Madinah. Ini kita ceritakan tentang awal Mekah, iaitu masuk Mekah dahulu sebelum kita pergi Madinah. So bila kita masuk Mekah tu, kita Singapura tu Mekah, kita akan turun Jeddah airport. So Mekah Singapura tu Jeddah tu dalam flight kita akan lalu miqat. Miqat. Oh, miqat. Miqat tu di mana kita akan jatuhkan kita punya niat. Okey. Sebelum kita jatuhkan niat, kita kena pakai apa? Pakai apa? Ihram. Ihram tu kita kena tanggal semua tau. Taruh dalam jangkar terbang. Sekarang contoh ni kita sekarang kat kapal terbang. Sebelum itu nak tanya, habis kita ketukar kat airport ke belum? Tu tak perlu. Tak perlu, tapi pakai benda biasa. Kadang-kadang ada orang dah semangat sangat, dia tukar full you. Oh, itu yang buat saya bingung tau. So, alamak, daripada airport nak kena pakai ihram. Tak kan? Tak. Kita boleh pakai macam gini kan. Biasa. Contoh kita pakai gini dalam kapal terbang, contoh Saudi Airlines, dia ada surau kat belakang. Surau? Wow. Ada space. So usually 1 hour before kita reach the miqat, kita akan salin. Kita akan tanggalkan pakaian kita akan gantikan dengan ihram. Faham. That's the scenario lah. Tapi ada orang pakai daripada Singapore. Tapi diorang pakai half view je. Bermakna bawah aja. Kan dia ada two piece kan. Macam atas kain bawah gitu kan. Dia pakai bawah aja. Nanti bila dia ke atas, dia hanya tanggalkan pakaian atas. Dan digantikan dengan ihram yang mak lupa istilah dia, apa nama dia. Ada nama lah itu. Atas apa nama dia, bawah apa nama dia. Oh, mungkin itu masing-masing punya pilihan. Sebab mungkin senang tak nak susahkan orang kat kapal terbang, nak bangun. Excuse me. Senang untuk diri kita lah. Betul. Mengikut kesesuaian diri lah. Ke apa? Kesesuaian diri. Betul Betul. Memang betul idea betul. Jadi for me kita akan datang macam ni atau dengan kurta. Nanti 1 hour, contoh sekarang kita dalam flight ni. 1 hour before kita nak sampai miqat. Nanti dekat TV screen dia tunjuk dia punya map kan, jalan. Nanti masing-masing akan pergi toilet, pergi apa semua akan tanggalkan.
So once kita dah gantikan pakaian kita, ihram, baru kita akan lalu miqat. Pilot akan announce. Kat TV pun akan bilang kita dah reach miqat ke belum. We reach miqat. Tak lah macam gitu. Teruk lah. Pilot punya suara. We reach miqat. Please change your budget to ihram. Nanti semua ada punya announcement. So kita jatuhkan niat kita. Ada mungkin tak tahu bahasa Arabic dia. Bahasa Melayu pun boleh. Okey. Biar niat jatuhkan ihram dia. Jatuhkan ihram ke niat? Lah, niat adopt your ihram lah. Adopt Niat ihram, niat berumrah lah. Okey, apa? Labbaik Allahumma umrah. Tu Arab. Kau Melayu? Melayu. Sesungguhnya aku berumrah ni kerana Allah Ta'ala lah. Oh gitu, mudah-mudah. Mudah-mudah. Simple lah. Kalau saya salah, betul kan? Kan? Tak kisah. Apa ni kita share je. Kita bukan ustaz kan. Jadi kita share. Tapi jangan risau pasal apa, dalam kapal terbang pastinya kita akan bawa buku panduan. Yes. So we can read. Tak semesti kena hafal. So don't worry. Handphone handphone sekarang ada app dia. Okay. Faham tak? Faham. Lepas tu bila kita dah niat, kita kena digalakkan untuk talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Ramai-ramai nyanyi pula, ramai cakap gitu. Amalan tu dibuat sendiri-sendiri. Sendiri, dah mati je lah. Takkan satu kapal terbang nak bising-bising kan. At on time, on target lah. Okay. Lepas tu sampai touchdown ke Jeddah. Hari ni topik kita macam Umrah for Dummies. Kan macam komputer dia kan? For Dummy. Ada buku, tahu tak? Tak tahu. Itu baru dia punya start lah. Kan, baru dia punya start. Imagine kita daripada Singapura berapa jam kita fly. Okay. Nak masuk Mekah tu dalam 11 jam untuk sampai. Singapura ke? Pasal sekarang ada transit ke apa tu 11 jam. Lepas tu dah sampai Jeddah, kita sambung lagi naik bas 1.5 jam untuk masuk ke Mekah. Okay. So lebih kurang perjalanan letaklah 13 jam. Okay. So dalam perjalanan tu kita berzikir je lah. Talbiyah lah. Oh talbiyah, panggil talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, kita baca je sampai kita dah selesai. Okay. Lepas tu nanti ramai-ramai jemaah akan dibawa ke Jeddah ke Mekah. Nanti dah sampai Mekah tu kita terus nak kena buat umrah ni. Tapi sebelum kita masuk ke dalam Masjidil Haram, diorang akan suruh check in baggage, check in hotel, bersihkan diri, ini semua. Baru kita akan terus masuk ke Masjidil Haram, ramai-ramai buat umrah, tawaf 7 kali. Lepas tawaf, sa'i bertahallul. Dah habis komplit ini. Satu hari. Tapi ada orang cakap berapa jam aja. Dalam satu hari dah habis 1 jam. Tapi kena ingat tau, bila kita dah dalam ihram tu ada larangan pantangan dia. Okey. Macam tak boleh pakai songkok, tak boleh ada dalam semua, tak boleh ada pakaian. So dalam kena tinggalkan. Tanggalkan. Tinggal kat kapal terbang. Semua kena lepas. Kadang ada terlupa kalau ada certain things lah. I forget apa dia punya list of dia punya larangan. Itu dalam buku panduan semua mesti ada. So, meaning kat kapal terbang tu kita semua dah tanggalkan, dah pakai ihram, kita dah jatuh niat, lepas tu kita bertalbiyah. So nanti sampai kat airport turun, transport naik bas sampai ke sebelum Masjidil Haram, semua check in barang-barang kat hotel. Lepas tu memang dalam perjalanan tu memang kat dalam tak ada apa-apa, cuma ihram je. Tupis je. After that lelaki lah. Lepas tu baru masuk ke ini buat yang tawaf tu umrah. Sa'i. Tawaf, sa'i, gondolkan kepala, tahallul tu dah habis. So pantai larang dia wal gitu, kita berihram tak boleh. Kirakan once kita dah kat flight dah pakai je, tu start dia larangan. Okey. Minyak wangi pun tak boleh pakai. Sabun wangi pun tak boleh. Semua tak boleh. Banyak benda perkara kita kena jaga. Cepit kuku pun tak boleh. Banyak perkara. Jangan tunggu tu cepit kuku panjang. Kadang-kadang habit. Cukur. Kadang habit. Gigit. Kadang gini-gini. Rambut pun tak cukur. Tak tarik kan? Tak boleh potong lah. So apa-apa you nak buat, bersihkan diri semua before naik kapal terbang. Sebelum pergilah. 1 hari sebelum berangkat. Kan? Apa benda? Kalau nak bersihkan. Itu inilah. Kalau nak bersihkan lah. Itu preparation lah before we... Ada orang dulu dengan duit, janggut lah gini-gini pakai duit je. Pakai duit, tak ada tweezer, pakai duit. Tunggu. Dengan kapal terbang. Okay, itu dia. So that's the
The flow. preparation of the end. Okay. Kira daripada kapal terbang sampai kita habis tu. Okay. Kan it's just a short activity it's just a short ibadah lah. Dalam 2-3 jam dah habis sebenarnya. Lepas tu bila orang cakap ada nak buat 2 kali, 3 kali tu macam mana? Itu the following day. Okay. Kau nak buat kena keluar daripada location kita untuk keluar jatuhkan niat. daripada Tanah Haram. Tanah Haram. Pergi ke Mikot lagi, naik bas. Patah balik. Masuk. Okay. Ada yang buat gitu. Tapi itu later part lah kan. Ini kita bincang pasal yang utama, persiapan. yang first part, which is dia yang umrah yang wajib kan ni lah. Yes. Kan? Yes. So dah habis. Dah tu je. Itulah umrah. Yang extra hari ni semua kita pergi ziarah, kita pergi free and easy, kita pergi makan. Kan? Ini semua dah include activity. So sebenarnya umrah ni singkat aja, sekejap aja. Betul. Tapi tu pun ada orang rasa berat nak pergi. Sebab mungkin pada diorang tu, kadang tanya member, kenapa kau tak nak pergi? Because diorang tak faham the concept of umrah tu macam mana. Okay. Diorang fikir 14 hari package, 14 hari tu all the way ibadah. Diorang fikir, kira pada diorang tu macam, yalah sometimes kita ni, kita punya background macam mana. Takut abang. Selalu je aku belum siap lah. So dia belum tanya, prepare. Squirrel. Squirrel. Donkey Donkey. Ya lah. Squirrel apa yang donkey? Cimang. Kita boleh tunjuklah kamera kat sebelah pokok kita ni squirrel. Betul. Apa dia tadi? Tapi kita cakap tadi oh ni kadang orang nervous nak pergi kan. Tapi bila kita ceritakan pengalaman kita betapa singkat dan mudahnya umrah ni, diorang macam itu umrah. Surprise lah sebab apa diorang fikir umrah tu sepanjang package tu umrah aja. Itu kadang-kadang saya pun betul bukan untuk dia sendiri fikir apa tahu. Sekarang tanya. Lepas pergi umrah, bila sampai sana ada masa untuk rest tak? Sebab bila kita tengok kat TV macam semua ada kat masjid, duduk masjid, lepas umrah duduk kat masjid, lepas tu nak tanya juga bila boleh balik bila balik hotel ke apa gitu Lepas tu ada macam nak buat zuhur, buat apa semua kat Masjidil Haram, kat situ cakap so kan saya macam tertanya-tanyalah inilah kita kan bongok. Bukan bongok, tak tahu. Pernah pergi. So maknanya dah buat gitu, yang lain-lain tu terpulang pada diri sendiri. Yes. Kau nak beribadah, mestilah zikir. Kita beribadah dekat masjid tu pahala ganjarannya lebih besar. Dah jauh-jauh jauh-jauh mestilah kita iktikaf, kita duduk solat semua kat situ kan. Tapi diselang-selangkan dengan mungkin contoh pagi kita akan pergi ziarah keluar. Sightseeing ke apa. Zuhur kita dah balik ke hotel. Boleh tidur kan? Masjid lah. Contoh Zuhur. Sampai-sampai je Zuhur masuk masjid. Masuk masjid, patah balik hotel, tidur, lunch. Lepas tu asar, azan, pergi lagi masjid. Betul. Itu je lah dia punya aktiviti. Macam you all pergi macam nak KL lah. Pergi hotel, pergi shopping. Hotel, shopping. Macam gitulah. Contohnya macam tidur dekat village hotel, pergi ke Masjid Sultan. Yes. Terus naik je lah. Tapi waktu yang lain, kesempatan yang lain boleh buat macam-macam lah. Ada yang pergi shopping. Ada juga macam-macam pergi shopping. Itu terpulang lah pada masing-masing. Tapi kita tahulah niat kita, tujuan kita adalah untuk ibadah. Kalau rasa itu niat kita, tujuan kita, buatlah sebanyak-banyak mungkin. Tapi jangan bukan overdo lah. Kadang orang ni dia tak kontrol dia punya semangat nafsu. Bikin sampai jatuh sakit. Okey. Sebab penat apa? Sampai jatuh sakit. So the preparation sebelum pergi ni actually mentally and physically nak kena betul-betul jaga lah. Kalau fizikal apa yang buat selalu? Sebab ada orang cakap apa tahu? Ni best. Ada orang cakap, kau nak pergi sebulan ke apa sebelum pergi kaki sapu lotion. Tapak kaki. Sebab dia cakap sana kaki bereka-bereka. Tu tak tahu. Dia cakap biar betul. Sebab tak keras lah. Lepas tu tak pakai kasut kaki, tak pakai kasut kaki pula, tak pakai kaki ayam kan. So dia cakap kaki diorang pun macam squirrel. Dia kat atas makan. Lepas tu gitu dia cakap taruh jadi kaki tak kering. Betul ke? Ke weather? Tak sangat tahu. Tengok kaki. Biasanya kaki ni okey, dia tak letak lotion pun. Mungkin masing-masing apa tu? Mungkin itu adalah orang yang sensitif ke kulit ke apa kan, boleh lah. Tapi jangan pula bila buat pakai lotion yang wangi-wangi. Larangan dah ini. Itu sebelum pergi. Sebelum pergi okeylah kalau kat nak Singapore prepare 1 bulan. Suka hatilah. Itu semua terpulang. Tapi yang penting physically. Physical nak kena jaga.
Correct. Kesihatan. Contoh, sebelum kita pergi, kita dah lama tak exercise. Tujuh tawaf tu bila dah ramai sangat. Because Kaabah kat tengah, when you go in the inner circle, dia cepat habis tau. Bila outer circle dia, means pusingan dia lebih besar, Dia besar. lebih jauh jalan, lebih penat. Dia macam satu stadium tak besar dia? Besar lagi. Besar lagi. Besar lagi. Jadi siapa yang dapat kat depan tu memang untung lah, Nasib cepat habis lah. nasib lah. Tapi kalau dapat outer tu, 7 round tu memang tawaf okey lagi tau. Bila dah masuk sa'i tu. Oh, nak ke jalan. Semua Penat mak kau. Sini pun ada ni. ini puaka kita tak ada pack, ni puaka ekstra. Apa yang gini-gini tu semua Nature. Squirrel tadi lah kan tadi Encik makan. Okay, betul? Yang penatnya tu sa'i. Oh ya. Yeah. Sebab sa'i dia bila jalan dia bukan straight tau, lurus. Dia ada bukit sikit. Oh ya. Bila kat ujung tu ada bukit. Itu yang buat penat. Oh ya. Dengan penatnya, dengan kelengkang melecet. ini kenyataan. Kan? Oh, tak kisah dalam apa-apa kan? Iyalah kan. Kadang kita pergi peha orang-orang besar ni, peha faham lah kan. Kadang dia tergesik-gesik. Ya Allah. Nah, ini kita bagi tahu. Sebab apa? Kita dah penat. Kan kadang dah berpeluh, dah bercampur, ramai orang sangat tu. Allah. Kena sabar je. Sabar je. Ibadah kan, sabar je lah. Sa'i pun sama. Tujuh lah betul. 7. Tapi ada orang fikir end to end patah balik Satu. is 1. Dia tak kan? Dia 1, go 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. back and forth lah. Tapi ada fikir yang pusing 1, 7 dah berapa. Ada orang buat gitu, tak salah. Oh. Ingat sama dulu. Ingat apa fikir macam gitu. Itu lagi penat lah. Penat lah. Lagi penat. So, kita end sini, start sini, end sini. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, balik ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jadi bila kita keluar kat ujung tu, kan, keluar kanan je, dah boleh potong. Okey, faham. Ada orang potong kat luar, ada orang bawa jemaah pergi barber. Oh. $10 je. Oh, dia $10 eh? $10. I mean $10 eh? $4 I think. Oh, $4. Dia macam Malaysia sikit. Okey. Tapi dia 2.6 gitu. Okey. So, gondol. Okey. Tapi sana pun ada scam. Kena hati-hati walaupun tempat tu bahaya. Cakap pasal Kita scam. akan masuk bab tu kejap lagi. Okey. Sekarang kita Fokus kat ni dulu. Ibadah je lah. Jadi so far kita dah cover lah daripada tawaf tu, kan, sa'i, tahlul. Okey. That is how short the ibadah is lah. Bagi senior citizen yang tak kuat kaki, tak kuat jalan, makcik-makcik, sekarang ada skuter. Dalam $115. 2-seater. Kalau Tak ada rambut, ada daun. Kalau yang single seater about $60 lah. $20, $20 lebih kan. Kesian Tengok, okey. Sempat. Okey dah. Okay, So, sekarang pihak Saudi, kerajaan Saudi dah adakan kemudahan untuk kita. Ya. So, siapa yang sakit kaki, apa-apa, jangan risau. Dah ada kemudahan. Dia ada yang single punya, dia ada double. Dual kan? Duet pula. Double. Tapi tempat korang kat atas lah. Yelah sebab pusing kat atas. Kat bawah semua manusia. Tapi yang paling best sekali, waktu manusia pula, orang jalan kaki. Orang berjalan lah. Tapi waktu COVID, I went there during COVID tau. Dan tu baru buka border. Tu masih control lagi tau. Wih, kosong lah. Best. Senang lah nampak depan-depan. Kan? Cuma dia dah barricade kan. Tak boleh cium Hajar Aswad lah. Tapi sekarang dia dah buka balik. Oh, dah buka semua? Itu yang manusia makin banyak, makin berlanggar-langgar lah kurang kat sana. Waktu COVID tu memang cepat lah, 1 jam boleh habis lah. Pusing-pusing begini habis. Kalau sekarang mungkin 2 jam, 3 jam. Pasal jemaah pun ramai nak kena tunggu each other. Satu lagi, diorang cakap bila kita bertawaf tu, ada tanya nak baca apa ni, apa ni. Tapi memang betul kan, ada orang cakap baca yang mudah-mudah, punya zikir mudah-mudah kan. Sebenarnya throughout that tawaf, from what I know lah, from what I've learned, yang paling disunatkan yang untuk hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bla bla bla. Itu antara rukun Yamani ke Hajar Aswad. Kan dia 4 segi kan gini kan. 4 segi kan. Hajar Aswad
tu tempat the point where kita angkat tangan tangan. Allahu Akbar, the starting point. Baru kita the first corner. So Hajar Aswad di sini kan. Sebelum nak sampai Hajar Aswad tu, that area lah kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang lain semua boleh zikir yang lain tu bebas, doa bebas. Doa ke berzikir? Doa bebas, zikir. Oh, boleh doa juga? Baca Quran pun boleh lah, terpulang. Kira terpulang. ibadah bebas lah. Okey. Jangan pula korang Boleh istighfar pun boleh kan, boleh sembarangan. lah. Bahasa Melayu ke bahasa kita ke. Kalau tak tahu bahasa Arab, bahasa kita. Sebab ada orang takut, nak baca apa kan? Ada, tak ada yang ngaji belum. Yelah. Sebenarnya bukan ayat susah-susah. Zikir-zikir biasa je, yang mudah-mudah. Okey, simple lah kalau orang tu kan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Tapi jangan risaulah sebab apa? I think most of the travel agency in Singapore, they will provide the transmitter. Okey. So apa ustaz baca, kita follow. Okey. Dia So, macam kita ada guide. echo lah ustaz macam gini, kita macam orang belajar mengaji gitulah. Baca sama-sama lah. Yalah, macam sama. ustaz baca Rabbana, belakang pun Rabbana. Yang macam Tapi ngaji jangan lah. kuat-kuat lah. Yalah, Pasal kita ibadah ni jangan kita ganggu orang sekeliling. Betul. Okey. Tapi kita memang sana memang ada kalau Turki, Indonesia ni kalau orang baca kuat akan ganggu kita tau. Kita punya ibadah. So it's best is pelan-pelan lah. Tapi kita cakap as long as kita yang dengar sendiri dah okey dah. Okey, tu dah. Sebenarnya mudah saja. Kalau tak tu baca, ada guide, ada ustaz akan baca, kita ikut. Ustaz baca, kita ikut. So tak perlu risau. You all tak perlu risau. So apa lagi? Satu lagi ni cerita kelakar. Bukan cerita kelakar lah. Habis? Tak ada. Saya tanya dia, ada tak cerita-cerita misteri kat umrah? Sekarang macam-macam cerita ada berlaku. Ada pula orang tak nampak Kaabah. Hai guys, sorry lah tadi battery Buang weak. gitu je. Orang kaya. Oh, bukan, taruh sini. Battery weak, macam still tak belajar daripada kesilapan. Dulu pun sama dengan Ustaz. Pun sama, berapa battery weak. Okey, tadi kita cakap pasal benda-benda misteri. Kisah-kisah misteri yang berlaku tempat Tanah Suci. Sebab ada orang pula dengar-dengar tak nampak Kaabah. Dia takut tak nampak Kaabah. Lepas tu ada orang pula niat dia macam-macam repek. Dia cakap apa, nak try lah solat kat shopping center, kat situ, kat sini. Dapat. So ini kata orang tu hati-hati bila kita bertutur ataupun hati-hati dengan hati kita. So jangan doa sembarang, jangan doa mepek-mepek. Nanti yalah kita tak tahu diri sendirilah Tuhan akan kasih. Kan? Pernah ada apa-apa tak? No lah. Kalau kisah misteri dekat sana so far tak ada experience lah. Sebab kita fikir ibadah je kan, tak tahu apa kan. Cuma kadang-kadang cerita-cerita ni kita tak tahu sahih atau tidak. Pasal orang-orang balik-balik ini usually kita akan dengar ni pada orang-orang lama. Kalau orang-orang macam kita, orang baru modern youngsters jarang lah dengan cerita gini. Tapi kalau kita sebaiknya kalau kita baru balik daripada sana, kita jangan ceritakan benda-benda mengarut yang takut-takutkan orang. Lagi orang tak nak pergi. Pasal kita kalau boleh kita nak motivate orang untuk pergi. Kita patut kita ceritakan tentang keindahan tempat itu. Tapi selalunya bila orang pergi sana, orang akan nak pergi lagi. Yelah. Betul. Even though kita ada jemaah yang dos yang tak ready, tak apa. Dia dah sampai sana, dia orang syok, dia nak datang lagi. Yelah. Kan tak puas lah. Wah, bagus tak ada cerita apa-apa Jarang kita. Mungkin ada cerita tapi kita tak tahulah. Kalau misteri dalam hotel ke. Tak nak. Kan, kita tak tahulah itu antara dia dengan dia lah. Tapi cuma ya betul katanya macam jangan takut-takutkan orang. Tapi yang apa orang selalu ceritakan ni, dia bukan macam kat sini nanti nampak tu. Bukan. Ini cerita untuk pengajaran semua. Contohnya, ada orang bila buat ibadah, taruhlah bontotnya jemaah-jemaah ni terkena muka dia. Macam gini contoh. Ni senario betul. Si A ni cerita kat si B ni ketawakan. Besoknya si B pergi, dia kena tapi kena selipar. Macam gitu. So macam betul. Kat sana macam-macam krim. So ini mungkin kebetulan ataupun mungkin satunya jangan ketahukan orang. Kena jagalah sebab kita kalau kat Singapura ni mulut pasal tapi memang kita walaupun kita tak percaya benda-benda gitu kan. Kadang terkena kat diri kita tau.
Nanti kadang slipper hilang, lepas tu cakap, "Oh, aku tu balik, tak payah nak gini-gini." My slipper hilang. Oh, serius ah? Itu hilang. Pasal tu waktu Ramadan memang ramai sangat. Yalah, Lepas yalah. slipper pula semua sama je macam slipper toilet gitu. Oh. Tak ambil lah. Tak ada, yang ni macam slipper hilang bangsa macam cakap besar gitulah. So slipper hilang. Ada pula cakap macam hotel kat depan, ada cakap tak apa, aku tu balik. Hilang. Dia tak tahu. Sesat. Sesat. Tak balik sesat, dia diri kat Masjidil Haram je. Dia tak berganjak. Tu kira maksudnya jam senang cakap lah, bila you kat sana semua kena buang. Semua kena merendah diri jadi orang macam Humble lah. Humble je, tak payah. Walaupun kalau jemaah-jemaah lain, kawan-kawan lain yang macam berperangai so called, kita jangan cepat melata, just doakan untuk dia lah. Tenangkan hati Tapi dia. bila pergi sana baru kita tahu kita teruk atau orang sana teruk. Kan? Dekat sana dia Ujian punya ujiannya. tak tahulah, kadang orang Arab ni jenis kasar. Ha. Polis dia pun kadang nampak orang solat. Kadang jemaah ni pun kadang tak ikut peraturan. Contoh tak boleh tempat solat tak boleh. Diorang akan tetap solat kat situ. Polis tu akan tengah solat ni, Tolak. dia akan tarik pergi tau. Dia akan tolak. I saw that in front of my eyes. Senang aja. You pergi sana tempat orang, you Ikut ikut peraturan. peraturan. Dah tu je. InsyaAllah semua akan okey. Kalau orang cakap tempat tu tak boleh, you jangan pandai-pandai nak pergi sana. Memang cari naas kan? Ikut peraturan. Ikut peraturan je lah. Dia bukan mentang-mentang sana tu Masjidil Haram semua tempat boleh solat. Orang solat sembarang. Ni tempat jalan pun orang solat. Kan? Depends on situation lah. Yalah. Kalau situation is under control, still okay lah. Tapi kalau macam waktu tu pergi Ramadan, memang penuh. Memang orang solat sampai tepi road semua. Tu memang dah tak ada tempat Itu memang dah terpaksa, tak ada tempat lah. Macam kat Singapura juga, kau sembahyang Jumaat, kat depan tak ada, semua kat correct. padang-padang, kat apa, Ah. bentang, macam gitulah. Tapi jangan normal dis tiba-tiba kau sorang-sorang solat dekat tengah-tengah. Itu Kan? sial. Itu bukan polis saja. Kita datang, kalau kita nampak, kita pun tarik. Oi, kau buat apa kat sini? Tak ada lagu tau. Tapi ada tau kat waktu tu 2019 when I went there. Alamak. Sar. Tak ada masjid. Terlupa nak off. 2019 tu kita tengah buat umrah, jemaah kena curi. Jemaah kena curi. Dompet ini apa Oh, bag. bag Bag dia. kena curi. Ha. Walaupun tempat itu tempat baik, kita kena jaga kita punya safety. Yeah. Tak semestinya orang-orang kat situ baik. Kita bukan Yeah. sangka buruk lah, tapi Manusia. jaga barang-barang jaga. Kalau boleh pasport pun letak kat hotel lah, time buat tawaf tu. Betul. Pasal duit kena curi. Kadang kita tak sedar tahu balik mana Hilang. pasport aku? Mana beg aku? Ada kes gitu. Okey. Kita semua dah tahu kena jaga tutur bicara, kena jaga hati kita. Adab, rukun-rukun, umrah, semua dah tahu, sikit-sikit banyak. Ini kita kasih surface atas je, kita tak boleh index. Kita ni bukan touch je lah. kita sebagai experience kepada orang yang kita nak share pergi story ni. je. Dengan you all yang nak pergi macam gitu. Okey, satu lagi. Oh, pasal scam. Saya pun dengan pasal scam. Ada. Scam macam mana kita hati-hati. Okey, dekat sana one thing kalau rasa kita orang Singapura Melayu, Singapura ke Malaysia ni, kita orang Melayu ni, kita rajin bersedekah. Macam murah hati. Nampak? Kesian. Murah hati. Kasih. Tapi bila kasih satu tu, contoh ni kasih satu ni kat sini tahu-tahu kena attack tau. Oh, dia ni semua datang. Kerumun. Oh, okey. Itu masalah. Tahu pula diorang Itu masalah. Sebab apa? Bila dah ramai sangat, kita tak tahu pun tangan orang seluk-seluk kat mana. Oh, okey, faham. Bahaya. Jadi kalau rasa-rasa nak derma, boleh sedekah, tapi hati-hati je lah. Takut pula dah kat tanah suci. Ya Allah, ni ujian aku ke? Orang dah minta derma ni. Kan kita berbulan pagi, question mark. Memang kat masjid tu pun tak ada tabung pun nak derma. Oh, memang tak ada apa? Dia kaya sana. Okey. Lepas tu kita jangan sentuh, takut salah cakap pula. Tak, memang betul lah. tak Sana ada kan tabung. everything kan is well taken care of by the government. Ya, senang So, ataupun, yalah, kalau you nak derma pun berhati-hati sajalah. Sedekah tu berhati-hati. Pasal ada macam sindiket pun ada. Ya. Cuma satu saya nak share, pasal scam ni, teringat pula, ada hamba Allah ni bagi tahu apa tau. Kadang-kadang orang cakap, sebab situ dah ramai orang. Lepas tu orang nak cium Hajar Al-Aswad. Hajar Aswad tu, sampai orang cakap, mau sana ke sana? Kan, nanti dia bawa, lepas tu kena bayar. Berapa? Tak tahu. Itu pandai-pandai kena ketuk. Even the wheelchair pun kena ketuk.
Dia wheelchair kena ketuk. Okay, wheelchair ni ada 2 type tau. Satu skuter tu. Skuter tu confirm terjamin harga fix punya, tak ada ni. Sekarang ni yang the pusher, yang wheelchair orang tolak. Oh, yang orang tolakkan. Ah. Tolong bantu gitu. Itu dia ketuk harga, contoh 100 rial. Kepala tak payah nak. Contoh 100 rial lah. Habis-habis, dia minta 300. Macam mana tu? Lepas tu bergaduh lah. Bergaduh dekat situ juga. Cantik tak cantik. Kan? Itu pun kena jaga-jaga. Pasal my jemaah kena macam itu. Oh. Asal jemaah lain tak tolong tolak mungkin siapa nak tak ada kaki tangan apa? Okey, betul. Kan? Pasal itu only orang-orang je allowed to push. Oh, okey, faham. Kalau tempat yang that station lah. Diorang dengan uniform semua. Okey, apa-apa tengok payah pakai uniform Tak. Even uniform pun boleh scam. Oh ya, yeah. Okey, Bahaya. baru nak cakap. So the safest scooter. Pasal apa? Ada counter bayar macam Angka Ringo. Angka Ringo? Angka Ringo macam Funfair bayar. Oh, dia ada booth gitu. Okey. Dia akan kasih ni skuter. Itu paling safe. That's the safest lah. Kalau yang wheelchair tu pandai-pandai lah. Kalau ada mutawif yang kat situ Indonesia, so yang imam yang lead tu, diorang boleh, diorang lebih terbiasa kat sana. So they know what's going on. Ikut je lah kata diorang. Kalau cakap jangan. Okay. Pasal memang depan mata yang berlaku, depan mata pun kita buat cerita. Okey, rasanya kita dah cover semua. Yang tu lah, yang Kak Haji Aswad pun sama. Pasal? Itu, mau cium. Yalah. Bawa dah cium. Duit. Duit Padahal tak deal pun. Hati-hati you all, cover satu semua. Okey, nampaknya kita dah cover sikit-sikit Dah kita sentuh sikit lah. Satu lagi yang ada pula ni, okey ni sikit last nak bagi tahu. Sebab ada macam first timer pergi sana, lepas solat, lepas tu kan ada solat lagi. Dia tak tahu tu solat apa. Dia ikut. Bila tak habis tu semua, lepas tu tiba-tiba dia rukuk. Orang, pasal orang semua tak rukuk, terbangun pelan-pelan. Kan? Rupanya dia tak dibagi tahu sebab selalu lepas solat yang ada solat jenazah kat sana. Tiap waktu, tiap fardu mesti akan ada solat jenazah. Masihlah nak masuk enter frame angka. Itu jenazah dia bangun. Angka Riman siapa? Dia nak duduk belakang juga, nak enter frame, tak apalah, biarkan. Oh, tu satu. Lepas tu satu lagi pula, bila sa'i, orang yang sama. Bila dia sa'i, dia cakap dia nak terkentut, dia tahan 7 orang tu, dia tahan. Lepas tu saya cakap actually boleh kentut. Sa'i tak payah wuduk. Lepas tu dia tak tahu, that's why dia cakap, ingatkan masih kena buat ada wuduk. Dia tahan kentut sampai tak boleh tahan 7 kali. Imagine berapa lama tu. Ada kencing. Boleh. Tapi actually boleh kencing je. Okey. Tapi cuma nak pergi toilet jauh. Okey. Masjid dengan toilet jauh tau. Contoh kita kat masjid ni ni belakang building ni. Jauh betul. Jauh. Jadi sebelum masuk, kencing kat hotel puas-puas, baru masuk. Dah pada wuduk masuk. Okey, faham. Okey. Tu preparation lah. Okey, faham. Itu saja. Kalau you nak tahu lagi ke, kalau siapa-siapa yang dah pernah pergi umrah ke, macam bila kita berbual ni teringat-teringat nak share dengan semua viewers Susu TVC ni kat YouTube ni, you taruh kat bawah je komen je, bagi tahu okey kena hati-hati gini. Jadi semua dia dah masuk balik. Dia hati-hati macam tu Okey. Kau ni semua ni baru dugaan cubaan kat dunia ni tau. Kalau kat sana macam gini, you tak boleh macam apa dia ni, tak boleh. Tak boleh, sabar je. Astagfirullahalazim. Macam gitu. So, astagfirullahalazim. Macam gitu. Kan? Ni dia menguji ni. Astagfirullahalazim. Lagi sekali dia jalan kursi ni kita angkat, kita bedal dia. Allahuakbar. Okey, itu saja. Itu saja. Jadi apa, masih ada opening ke umrah? Dah tutup kan? Dah tutup, dah ramai sebab target yang Mik dengan Ustaz ni semua around 60. Dia punya target kita 60 tapi dah 100 lebih. Ramai dah. Over. Lagi-lagi during peak period memang ramai. Okey, itu saja. Semoga siapa yang akan lakukan umrahnya minggu ni ke minggu depan, bulan ni, okey, semoga diterima dan selamat. Umrah mabrur. Yes. Dan mudah-mudahan terbukalah pintu hati semua orang yang nak pergi umrah, dipermudahkan. Ada yang nak pergi tapi duit tak cukup. Mudah-mudahan ada rezeki akan yalah Tuhan bagi pada awak. Sebab ada kawan nak pergi umrah tau, tapi tak ada duit. Tak macam nak saving gini. Ni baru dia bagi tahu. Dia cakap apa tahu? Dia punya birthday, wife dia kasih, nah ni, dia baca apa ni? Umrah.
Wah, best Mak wife dia belikan. Macam contoh. Ni semua contoh sebab kita tak tahu rezeki tu datang everywhere. Tapi Mana-mana. pergi selagi muda. Selagi muda, aktif ni, lagi kuat, pergi. Yelah kalau berkemampuan. Yalah, kalau bukan perempuan lah. Sebab ada tunggu belum ready pun nak tua baru pergi. Nanti dah Masalah sakit apa? susah. Penat. Penat. Belum aktiviti lain. Naik bukit, buat hira tu semua. Tapi kat sana nampak orang tua Indonesia ni semua. Dia lagi aktif daripada kita. Kena tengok pemakanan diorang macam mana, pemakanan dia macam mana. Macam kita makan sayur, makan salad, kita okey, kita boleh aktif lagi. Okey, pemakanan kena jaga. Jangan lupa kalau you all nak pergi bawa semua ubat-ubat, vitamin perlu. Vitamin C perlu bawa. Tu semua kena bawa. Kita belum cerita pasal Madinah. Alamak, tu macam mana? You know, Topik I lain have a friend, bapak dia pergi kan. Sampai Madinah meninggal. Innalillah. Alhamdulillah. Rezeki. Nanti dah. Ramadan lagi. Dah raya, sorry. Ramadan dia masuk. Pom sakit kat sana, jatuh, kolaps, meninggal time raya tak silap. Okeylah, kita berbual pasal topik umrah ni panjang. So nanti kalau nak pendekkan sambungkan, nanti tengoklah Ustaz macam mana. Tunggu Ustaz. Kalau dia dah habis merajuk. Sibuk main buai. Start Okeylah, kita nak pergi lunch sekarang ni. Dah pukul 12 lebih ni. Betul, 12 lebih. Nanti ada orang mengamuk, lapar pula. Kita kena jaga pemakanan kita. Betul. Terima kasih Astot pula, Ashraf. Nak cakap Ustaz, Ashraf, Astot. Terima kasih Ashraf kerana sudi. Ashraf ni jadi tamu kita hari ni, tamu emergency. Pada korang yang kau nak tahu, dia lah yang perkenalkan saya dengan Ustaz Fadli untuk buat puaka. Alhamdulillah sampai sekarang banyak video-video manfaat. Bagus. Bagus Bila nak apa? Buat konten? Tak pandai. Kita tunggu orang data picit je kita datang. Plan tak? Buat konten kat umrah. InsyaAllah. Masa bila dah habis je, okay guys kat sini kalau you nak beli korma kat sini lah, kalau kat situ mahal. Actually banyak orang Indonesia cover vlog. Dah buat! Banyak Indonesia dah buat. Bagus dia tu. Banyak and quality dia orang lagi better. Bagus gila. Saya tak nak recommend kat sini. Kalau nak any tips pasal borong-borong kat Mekah ke atau tips kat Mekah ke, pergi je YouTube. Mutawif Indonesia ni, diorang ada YouTube channel. Banyak. They are also tour guide tau kat sana. Betul. Ada tempat-tempat yang orang tak pernah pergi, diorang pergi. Okey, sinilah dia. Sini dah Abu Lahab. Lahab apa? Abu Lahab. Yang gaduh yang kira macam gangster dulu. Abu Dhabi. Okay guys. Kita jumpa lagi sekali. Minta maaf lah kalau salah bahasa ke. Apa yang kita buat ni semua. Surface je. Minta maaf. Kalau ada salah cerita, salah cakap, minta maaf. Kalau apa-apa nak reference, berbalik kepada Ustaz, bukan kita. Betul. Kita berkongsi experience saja. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Bagi relax lah. Jadi berbual macam lagi. Okey, bagi korang semua kat luar sana, kalau apa? Okey, jangan lupa follow Susu TVC, subscribe, follow Puaka Official, Instagram, TikTok, Facebook. Dan bagi yang nak ikut kita pergi KL, Puaka Trip, kentut. Apa ni? Puaka Trip 21 hingga 23 Oktober. Okey. Dan kalau korang semua yang nak beri sumbangan ke apa, bolehlah picit butang thanks ataupun support lokal. Busuk. Ataupun gini jangan tegur kat sana, jangan tegur sini, boleh tegur. Tegur. Allah. Practice start from here. Jangan tegur. Okey. Lepas tu dah gitu, kalau bagi yang nak beri sumbangan, tak ada kredit card, bolehlah gunakan PayNow. Saya rasa itu saja untuk podcast Extra hari ini. Dia semoga memberi manfaat lah daripada experience-nya, pengalamannya Ashraf untuk korang. Okey? Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan dalam podcast Extra. Bye-bye. Mulut kena jaga. Apa tu? Mulut kena jaga Pernah tahu jalan tahu-tahu orang bau busuk. Diam aja. Busuk. Mungkin kat sana diam, kat Singapura.